Assalamualaikum Nur Alis, Zainah Buyung, khabar? Ariza Ahmad Nawi, tolong respon audio dan video okey ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahida Ida, Rodiah Sharif, Khadijah Muhammad, Khairul Bariyah, Rohani Ismail, Minhatul Mimin. Kita doakan Minhatul Mimin kuat menempuh ujian. Satu rumah hampir dah kena COVID ni. Minhatul Mimin yang sihat nak menjaga semuanya. Farhana Sobri, Farli Zaman Akhir, Habibah Rasul, Juridah Osman Sihacika, comelnya nama. Zainun Abdul Rahman, apa khabar Kak? Zaliha Husin, Siti Azmahani, dah keloi-keloi orang Pahang semua. Lin Madi, Maria Muhammad, Muna Muhammad, subhanallah. Nur Zarinawati, Linda Sarihan, Masya Allah. Linina Baharum, Zainun Abdul Rahman. Okey je, okey. Dah dapat respon okey dah tu. Okey, Rifka Hosni, dari mana anda? Kalau boleh beritahulah. Rodiah Sharif dari Rawang, lain cantik dia kata. Okay, kita nak maklumkan lain cantik ke tidak daripada tempat anda. Bagi Jumaat yang barakah ni. Norma Abdul Rahman, Habsah Ismail, Kamariah Ibrahim, Anissa Syari, Nur Madina, Salimah Mat Sa'ad. Kecil nama dalam, kalau dalam tulisan Jawi ni tak nampak. Latifah Abdullah, Ruqyah Osman, Farhana Sobri, Suryani Litah, Anis Bujang, Salina Salihuddin. Khabar baik, alhamdulillah. Nur Hayatingah, alhamdulillah. Muka surat berapa Kak Siti Azmahani? Masya Allah. Alhamdulillah. Habsah Ismail Al-Ustaz, alhamdulillah. Khabarnya Yan banjir pula, no? Jiran kepada Al-Ustaz ni. Kiflizul, Masya Allah. Latifah, Aliza Ate, alhamdulillah. Orang negeri, orang putih ni. Minarni Abdul Hashim, Murni Rohani, Aznita Sa'ad, Masliza Bagiran, ni sahabat kita yang rajin mencatat nota ni. Alhamdulillah. Habibah Malik, Anis Bujang, Nur Azmah Syafi'i. Duk tunggu je Ustazah dah jatuh cinta. Dah jatuh cinta dengan La Tahzan. Jangan dah jatuh cinta dengan Ustazah Zaid. Okey, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, muslimin muslimat, ada lelaki setia yang menonton kita, Keflizul daripada Johor. Allahu Akbar. Okay, alhamdulillah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sama-sama memulakan majlis ilmu di pagi Jumaat yang berkat. Selangor mendapat berita best hari ini, yakni yang 6 orang solat berjemaah subuh tadi sudah boleh ditingkatkan kepada memenuhkan soft 50 orang. Terus sangka baik dengan Allah, terus berdoa yang baik-baik, insya-Allah semua ini akan berakhir. Kalaupun daripada pandemik bertukar endemik, sahabat-sahabat muslimat, kita sudah semakin bersedia. Kita dah kuat, ada benteng diri dengan izinnya Allah. Tak boleh apa-apa makhluk yang dicipta untuk membenteng kita kecuali Allah. Jadi jaga Allah, pasti Allah menjagamu. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur pada Allah yang setinggi-tingginya. Yang baru masuk, Ustazah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah dengan ucapan salam yang penuh kesejahteraan, penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkatan. Allah pilih kita pada Jumaat yang mulia, Jumaat Sayyidul Ayyam, insya-Allah menjadi hamba Allah yang semakin taat. Amin ya rabbal alamin.
Baik, la tahzan. Siapa sangka dalam kita istiqamah setiap hari. Just do it. Kita dah berazam dah untuk buat, maka jangan bertangguh. Sahabat-sahabat, terus je, buat je. Ustazah Zai tak mampu setakat ini untuk tepatkan masa 11 ke, 11.30 ke, 2.30. Jap-jap Ustazah ni tukar. So, anda kena rajin tengok page Ustazah Muzayyana. Ustazah akan umumkan. Macam hari ni Ustazah pilih pukul 11 sebab Ustazah dah kuliah. Ini kuliah ketiga daripada subuh tadi. Dan lepas ni menyusun lagi. Sahabat-sahabat, semoga Allah redha. Okay, jadi takut nanti bertangguh, rehat dululah pukul 11 ni. Nantilah pukul 2 pula. Tiba-tiba masa tu kerja penting tu tak boleh nak dielakkan lagi. Maka tertangguh. Kan? Apa sahaja halangan, bila kita berusaha ke arahnya, pasti Allah akan memudahkan, insya-Allah. Jadi yang tak boleh nak live, tak perlu nak minta maaf, tak perlu nak sedih. Tapi bila kita dah berazam, kitab pun dah ada, dah berazam nak join ni, sahabat-sahabat, save dia, pinkan dia, kan, untuk kita mengulang siar at any time. Nanti hari ni Ustazah masukkan 31 siri untuk kuliah bulan Ogos, kuliah La Tahzan. So sahabat tim khidmat, kita dah siapkan link-link tersebut. Saya kena masukkan, jadi anda klik je kat mana-mana. Masya Allah, sebarkan melalui WhatsApp grup kita untuk mereka berkenalan dengan pujukan-pujukan, belayan dakapan daripada ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW yang terhimpun di dalam kitab La Tahzan. Tengok Fatimah Omar ketagih dah dengan La Tahzan. Ustazah pun sebenarnya macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebenarnya banyak tanggungjawab lain, tapi kenapa Ustazah nak mengajar La Tahzan ni? Bukan mengajar, belajar sebab diri kita dalam usia yang, kalau Ustazah Zai ni awal 40-an kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ibu-ibu kita 50-an, 60-an, 70-an, semua kita sedang diuji dengan pelbagai permasalahan. Jadi kita jadikan La Tahzan ni, subhanallah, sebagai salah satu medium untuk kita, yes, semua ni datang dari Allah. Siapa kita untuk menyatakan kepada Allah, why me? Nanti Allah kata, why not? Engkau kan hamba, aku adalah Tuhan. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, bab yang keempat, jom kita baca dengan suara yang kita lepaskan, lontarkan. Kalau yang kat pejabat tu slow sikit lah. Kan kalau yang kat rumah tu kita baca kuat sikit. Jangan bersedih. Ingatlah selalu kepada Allah. Jangan bersedih. Ingatlah selalu kepada Allah. Jangan bersedih. Ingatlah selalu kepada Allah. Kita sebut macam ni pun dah dengan getaran di jiwa. Benarlah orang beriman, apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Getar hati ni sahabat bukan buat dek. Kita ni Ustazah makin hari makin dengar cerita kematian. Ya, kita sedih. Ya, kita bagi sumbangan kepada anak-anak yatim yang ditinggalkan. Ya, kita cakna ummah, kita doakan sungguh kan. Tapi apa perubahan pada diri? Bertimpa-timpa dah kesedihan yang kita lalui dalam pandemik ini. Tetapi apa yang kita upgrade dari segi hubungan kita dengan Allah? Sahabat-sahabat, hanya untuk berzikrullah, ingat Allah pun kadang-kadang kita tewas. Na'udzubillah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jom sama-sama kita perbaiki. Sebenarnya, akuilah sahabat-sahabatku sayang, kita ni tak lama dah sebenarnya hidup atas dunia. Kita ni tak lama dah kan sahabat-sahabat. Kenapa dengan yakin je Ustazah cakap macam tu? Nak mati ke? Tak perlu ditakuti. Kerana orang yang benci akan kematian itu sebenarnya adalah sikapnya orang-orang kafir. Orang beriman dia tidak membenci kematian. Maka dia akan gagah untuk buat persiapan akan kematian. Kenapa Ustazah dengan confident kata kita tak lama? Sebab kalau Ustazah 40-an, contoh sahabat-sahabat, agak-agak yakin ke akan hidup untuk 40 tahun lagi? Jarang ya sahabat-sahabat yang hidup sampai 80 tahun. Kalau hidup sampai 80 tahun, 40-an sekarang campur 40 tahun lagi, Allah, sahabat-sahabat, bukan sikit yang kita nampak usia 80-an tu yang dah mula nyanyuk, yang dah mula tak boleh beramal ibadah. Kadang-kadang keuzurannya tu Masya Allah buat dia sendiri rasa macam, saya ni dah nyusahkan anak-anak pula Ustazah, saya ni hidup pun dah tak guna Ustazah. Dia makin rasa down sahabat-sahabat sebab diri dia dah tak mampu memberi manfaat. Kita tak nak kehidupan yang macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Biar Allah tuakan kita, tua sekali dengan amal.
Kalau Allah matikan kita dalam usia muda, kita masih mampu menuakan amal. Kita nak macam tu. Jadi, sempat ke Ustazah, saya ni bertaubat umur 60 tahun. Sekarang umur saya dah masuk 80 tahun. Sempat ke Ustazah dengan 60 tahun tu saya bermaksiat. Tak lama je lagi saya nak mati. Allah, sedangkan kita ni diberitahu besok nak kiamat. Di tangan ada benih, tanamkan. Buat apa nak tanam ya Rasulullah? Esok kan kita nak mati dah. Contoh kan. Tapi disuruh tanam. Untuk apa? Usaha. Dan kualiti usaha ni bila kita benar-benar ikhlas, subhanallah, itulah yang diangkat oleh Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita akui saja. Siapa hari ni yang sambut birthday, keberkatan hari Jumaat ni, happy birthday lah sana helwah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sentiasa rasakan syukur Allah panjangkan usia sahabat-sahabat, tapi jangan lupa Allah, makin kuranglah peluang hidup atas dunia. Jadi jangan pernah bertangguh. Semoga Allah pimpin kita di jalan-jalan yang Allah redha. Baik. Kenapa Ustazah kata tajuk ni best? Kerana nampak macam simple, tapi akui sahabat-sahabat dia sukar untuk kita buat. Okay, kita tengok ayat-ayat Allah yang berjanji bagi orang-orang yang selalu ingatkan Allah. Apa yang Allah nak beri? Kita nak dengar cakap siapa lagi kalau kita tak dengar cakap Allah? Sebab Allah tahu apa-apa yang kita tidak tahu. Okay, ayat 28 surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam bizikrillahi tatma'innul qulub. Masya-Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa tadi yang tulis saya 31 tahun hari ni ke? Semoga usia yang diberkati, panjang usianya. Kalau di Indon tu macam mana lagu dia? Panjang umurnya ke umurmu? Panjang umur tu dengan keberkatan. Jangan kita duk gelak-gelak, seronok-seronok. Sahabat-sahabat lupa bahawa kita nak panjang usia tu dengan barakah. Okey, ayat ni dah biasa dah para asatizah kita ulas. Alam bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, zikrillah, mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. So bila kita sebut kalimah zikrullah, je ada orang faham, okey, zikrullah ni macam yang Imam Ghazali suruh kita baca setiap hari Isnin, baca hauqalah, setiap hari Selasa selawat 1000 kali sampai hari Ahad. Itu ke Ustazah zikrullah? Nanti kita belajar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Zikir yang jenis macam mana? Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah mengambil satu nota untuk kita betul-betul faham sebelum kita baca kebanyakan ayat-ayat Quran ni, subhanallah. Sebab Al-Quran menyebutkan zikir beberapa kali kan. Kita jumpa perkataan zikir ni beberapa kali dalam Quran. Sat-sat jumpa. So apa benda sebenarnya zikir ni? Dia bererti kita menyebut, kita menuturkan, kita mengingat atau mengerti yang zikir ni adalah perbuatan baik. Allah suka zikir ni, ingat. Zikrullah, ingat Allah. So dalam apa kondisi pun kita sentiasa ingat Allah. Sekarang kita dalam majlis ilmu, lisan kita tak bersubhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tak. Dalam majlis ilmu, ini juga adalah majlis zikir. Okey? Sebab dalam majlis ilmu lah kita mudah untuk mengingat Allah. Kerana yang disebutkan sepanjang dalam majlis ilmu tu, ulang balik pimai-pimai tang tu cerita pesanan Allah, pesanan Rasulullah. Sebab tu Ustazah selalu pesan tiap hari mesti ada majlis ilmu. Kalaupun kita bukan jenis yang meratib kan di lisan kita ni, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang ajak sembang, Ustazah sihat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Menyampah orang nak tegur pun tak nak. Kan, kenapa Ustazah Zai tu sejak dia pakai tudung hijau ni dia jadi pelik tu. Orang tanya khabar pun subhanallah, subhanallah. Orang bagi salam pun subhanallah, subhanallah. Jawab salam tu bukan zikir ke? Sembang yang baik-baik tu bukan zikir ke? Maka kalau kita tak mampu untuk sentiasa subhanallah, 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 Allahumma salli ala Muhammad, la ilaha illallah, kan sahabat-sahabat, duduk 1 jam, 1 jam setengah dalam majlis ilmu, itu juga zikir. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila kita faham konsep ni, kalau dari segi
Macam mana kita nak cakap? Zikir pula adalah ucapan lisan, gerakan jiwa raga mahupun getaran hati yang sesuai dengan cara-cara yang diajarkan oleh agama. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dalam rangka untuk zikir ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja yang kita buat, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, contoh ada orang duk buat lawak sampai tarikh ni. Dia kata apa? Ustazah, boleh tak kalau kita nak minum arak tu, sebelum kita minum tu kita baca bismillah dulu, kita zikir dulu, kita baca 100 kali Qul huwallahu ahad 100 kali tu, lepas tu kita minum arak. Anda sedang mempermainkan Allah. Anda sedang mempermainkan agama Allah. Sebab jelas-jelas perkara tu haram, kamu tak boleh menghalalkan dia dengan berzikir. Faham tak maksud sahabat-sahabat? Oh, aku nak merompak ni. Aku mulakan, ajak dia dekat dia punya chief nak merompak ni. Cerita apa? Allahu Akbar. Cerita Piramli duk tengok kan. Apa konco-konco dekat belakang 40 penyamun ni? Adakah dia buka kitab dulu? Kita mulakan merompak malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Maka merompak malam tu dikirakan halal. Tak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hafizah Zahrun, tajuk kita hari ini adalah jangan bersedih, ingatlah selalu kepada Allah. Tentang zikrullah, okey? Jadi zikir juga dimaknai sebagai upaya untuk menyingkirkan keadaan lupa dan lalai kepada Allah. Sahabat, ini saya tak baca dalam kitab La Tahzan Bila perbahasan La Tahzan tu macam ringkas sangat, sahabat-sahabat ustazah akan mengambil sumber lain untuk memberi faham lagi pada kita. Sebab dalam bab ni tak ada pula zikir tu sebenarnya maksudnya apa. So saya ambil daripada sumber lain. Zikir juga dimaknai sebagai upaya untuk menyingkirkan keadaan lupa dan lalai kepada Allah. Kita kan selalu lupa dan lalai kepada Allah. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat, itu kedaifan, kelemahan diri kita. Jadi caranya dengan selalu ingat kepadanya, sahabat-sahabat, tak lain tak bukan adalah zikir. Mengeluarkan seseorang mukmin dari suasana lupa dengan zikrullah tu. Kita memang manusia yang selalu lupa. Tapi dengan zikir, sahabat, membawa kita mengingat Allah. Sebab tu orang dalam musibah kita sebut sabar, istighfar banyak. Kan kenapa kita suruh mengucap macam tu kan, kita selalu disebut. Mengucap tu adalah satu zikir lah. Okey, ingat balik Allah. Memang kau tengah sedih sekarang ni, ingat balik Allah. Itu zikrullah. Untuk kemudian masuk dalam suasana musyahadan, yakni saling menyaksikan dengan mata hati. Allahu Akbar. Hal ini bila saling kita mampu kuat dalam zikrullah, hal ini sahabat-sahabat dirahmati Allah akan adanya menyebabkan lahir dorongan rasa cinta yang mendalam kepada Allah. So, dalam nikmat pun ingat Allah, dalam musibah pun ingat Allah. Masya Allah, indah kan? Nanti kita belajar pula pembahagian zikir menurut Imam, sahabat-sahabat, Imam Sufi yang besar ni, seorang ahli Sufi yang besar, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa beliau ni? Penulis kitab Al-Hikam. Kalau Ustazah Hafizah Musa dulu di masjid-masjid suka bawa kitab ni kan. Jadi kita ambil lah pelajaran-pelajaran tentang zikir daripada beliau. Nama-nama yang hebat dalam bab zikir. Subhanallah, Baizura Badalisha. Muka surat 110. Ya, betul. Okey, kita ambil lagi ayat Allah. Ni tadi surah Ar-Ra'd yang baru masuk, surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah bahawa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. So nak dapat jiwa yang tenang, perbanyakkan zikir. Okey. Fadhkuruni adzkurukum, suratul Baqarah ayat 152. Pun selalu ustaz-ustaz kita baca. Fadhkuruni adzkurukum. Kerana itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Sahabat, dalam bab ingat ni kan ustazah nak bawakan satu analogi lah. Pada suatu hari, macam tu ceritanya kan, pada suatu hari ustazah saja-sajalah dengan kejiranan ni, pun ada jiran-jiran ustazah yang menonton kan. Ada kejiranan ustazah saja je dengan ustaz. Bang, apa kata petang ni kita PKP ni, kita dah lama tak jumpa dekat surau, kita belilah satu-satu dot-dot. Benda bukan mahal mana pun sahabat kadang-kadang kan, sebab itu je kemampuan kita. Tapi abang kena hantarlah, letak dekat atas tembok masing-masing, hantar dekat jiran-jiran kita ni. Okey, boleh je. Kan doa-doa lah jangan hujan kan, abang pula lencur dengan hujan kan. Jadi kita hantar.
Sahabat tanpa ada niat apa, tapi dengan niat lama dah tak jumpa kat surau, acik-acik yang tak erti nak Google Meet, Zoom ni tak pernah tengok muka. At least sekurang-kurangnya kita bagilah benda apa, cekodok ke 3-4 ketul kan masuk dalam bekas hantar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nanti kita kabarlah tolong ambil dekat tembok ni ada sikit rezeki nak kongsi, sikit je bukan banyak mana pun. Tapi itu tanda ingat. Sahabat, ustazah setelah buat benda macam tu terkejut. Apa terkejut? Wallahi tak ada niat lain di hati, hanya sebagai tanda ingat. Tanda ingat yang buat terkejut tu nanti dekat nak maghrib, bahkan sampai ke malam. Ya Allah, penuh atas tembok ni. Orang duk balas macam-macam. Jadi kadang-kadang bincang dengan ustaz, ya Allah bang, kalau kita ada lebih 200 pintu rumah kat taman ni, kita bagi semua. Kalau semua orang duk balas balik ingatan kita ni, jenuh kita nak perhabis makan 2 orang ni. Jadi sahabat kita pun tak mampu nak bagi setiap pintu rumah semua kadang-kadang kan. Okey, contohnya kita bagi pula 10 orang saja daripada taman rumah kita. Masih lagi kita dapat imbalan balasan. Walaupun kita tak mengharapkan. Analogi yang Ustazah nak sebutkan di sini, satu perumpamaan nak buat kita faham sahabat. Kita ingat Allah, fadhkuruni, apabila kamu ingat akan daku, kata Allah, aku akan ingat pada kamu. Kenapa ya jadi macam ni? Sebab kita fitrahnya sebagai manusia, contohlah Siti Azmahani, Hamidah Sa'ad, Zanisha, Hawamidah, contohlah kita berjiran, duduk satu taman. Berapa orang nama Ustazah sebut tadi? 5 orang. Petang ni Ustazah hantarlah dekat rumah masing-masing kan, 5 orang. Ingatan kita ni, sahabat kita diajar subhanallah, bila kita dah memberi, kita disuruh lupakan. Lupalah kita dah ustaz dah hantar kan. Naiklah atas, lepak-lepak kat atas subhanallah sementara tunggu maghrib. Tak lama tu orang ting-tong, orang telefon, orang sangkut dekat pagar. Ya Allah, sampai dah diletih naik turun. Kita tak mengharap sebab kita dah lupa rumah siapa kita bagi ni tadi. Tapi tengok bila kita ada ilmu, kita berkasih sayang, sahabat-sahabat dirahmati Allah atas kefahaman, orang tu mungkin tak balas hari ni juga. Mungkin tak balas dengan benda barang. Tapi, ya Allah, ingat ustazah ni ke aku. Ingat jiran aku ni ke aku. Walaupun kita tak jumpa dah kat surau, kita tak ada kenduri kendara, ingat si Polan ni ke aku. Bang, nanti bila-bila kita masak lebih sikit, bang, kita hantar kat rumah tu. Nanti suami pula jadi, halah dia bagi tu bukan nak mengharapkan balasan. Betul lah tak mengharapkan balasan, tapi kita sembang lah. Tak patutlah bang, dah 2-3 kali dah diingat kat kita dengan cara macam ni, sangkut kat pagar. Kita takkanlah tak nak bagi apa-apa. Kita rasa resah kalau belum membalas. Bahkan jangan di pihak kita mengharapkan balasan. Sebab paling kurang sahabat, dia tak doa kat kita, ya Allah murahkanlah rezeki orang tu. Tak doa, tapi cukup dah dengan alhamdulillah dapat rezeki petang ni. Itu pun sebenarnya malaikat telah mengaminkan syukurnya orang itu menjadi satu doa untuk kita. Subhanallah. Jadi bila kita baca fadhkuruni adhkurkum, Allah kata, apabila engkau ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Akal manusia mana yang kata aku tak percayalah Allah ni. Aku ingat pada dia, dia ingat pada aku. Hari ni aku dah wirid 100 kali la ilaha illallah. Tak ada pun atas tembok aku Al-Ma'idah, hidangan dari langit turun. Tak ada pun. Kita selalu macam tu sahabat, mencabar Allah. Kita beri A, Allah boleh balas B to Z melalui caranya Allah. Tapi ketika kita memberi A, itu ikhlaskan hati. Jangan kita mengungkit-ungkit, dah seminggu aku bagi, barang aku pun tak pulang balik. Kan sahabat-sahabat, apatah lagi nak balas kebaikan. Jangan. Bahkan kita lupa. Bukannya hantar ke 200 rumah semua hantar petang tu. Tapi nanti, ya Allah, bang, ingat dah agaknya Allah mudahkan urusan kita ni. Sebab kemarin kita bersedekah kan. Agaknya bang kita duk gembirakan acik yang duduk ibu tunggal seorang-seorang tu. Maka dengan asbab itulah kita dapat rezeki yang tak disangka-sangka kan. Subhanallah sahabat, itu tanda ingat. Baru sesama manusia yang kita terhad. Apa terhad ni? Ustazah tadi nak memberi tak mampulah. Ustazah nak bagi apa? Makanan harga 1 talam RM50 hantar kat semua jiran. Tak mampulah sahabat-sahabat. Kalau dah 200 rumah, berapa RM nak kena belanjakan? Tapi sebagai tanda ingat saja. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kalau Allah yang membalas, sudah pasti jauh lebih itu. Sebab kekayaannya Allah ni luar biasa.
Luar biasa sahabat-sahabat. Jadi kalau Allah jamin di kita dengan fadhkuruni adzkurkum, jangan tak percaya, maka ingatlah kamu kepadaku. Jadi kita jangan lupakan siapa sahaja, jangan pilih-pilih untuk mengingat orang. Allah yang akan datangkan. Maksud Ustazah ni sahabat, mungkin jiran kita tak balas apa-apa, tapi dengan perbuatan kita tu yang telah menggembirakan, berkongsi rezeki dengan orang lain, Allah yang akan membalasnya. Subhanallah. Sebab kita mengagihkan berkongsi rezeki, itu juga adalah zikir. Selagi mana perbuatan kita berkongsi rezeki itu mengingat Allah. Allah dah gandakan rezeki aku seminggu ni, maka aku nak kongsilah dengan jiran-jiran sikit. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah yang akan membalas. Kalau kita memandang manusia tu, entah ya hantarlah rumah orang miskin, tanta dia beras pun tak ada kat rumah, apatah lagi nak goreng nasi special bagi kat rumah aku. Memang taklah, so bagi je lah kat orang kaya. Kan sahabat-sahabat, kita melakukan zikir ni, ingat Allah ketika kita beramal. Sahabat-sahabat, nak balikkan kepada Allah yang maha kaya. Dia akan beri kita dengan macam-macam cara, tanpa kita jangka. Subhanallah sahabat-sahabat, tak percaya buatlah, buat. Jangan kita nak bagi benda yang segan lah Ustazah, tu rumah orang kaya, kan kita bagi cekodok 5 biji je, campak dalam tong sampah je. Soal dia campak dalam tong sampah ke tidak, soal dia makan share kat Facebook ke tidak, itu bukan kerja kita. Kerja kita hanya buat. Yang nak membalasnya adalah Allah. Tolong bunuh rasa yang kalau aku bagi dia kan kaya, aku kan miskin, dia kan tukang masak kan, aku bagi kan tak cukup garam lah, tak cukup apalah, tak payahlah bagi kat dia tu. Ini belum lagi sahabat, kita belum lagi zikrullah. Kita masih ingat manusia. Nanti kan dia cakap apa pula, masih ingat manusia. So zikir, kita nak perbuatan kita tu pun mengingat kepada Allah. Faham ke faham ni? Faham ke faham ni? Sebab saya nak cuba bawa anda, sebab ada orang faham zikir ni hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang tegur pun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang pun jadi menyampah. Makcik mana yang awak duk tegur tu? Kan? Alah makcik subhanallah tu, asal orang tegur je subhanallah, subhanallah. Asal orang nak bagi barang pun tak ada cakap apa subhanallah, subhanallah. Kadang orang marah sahabat-sahabat. Kan jangan kita tunjuk-tunjukkan sangat. Okay, saat kita berzikir menyebut nama Allah tu subhanallah, cukup indah. Baik, kita tengok pula surah Al-Ahzab ayat 41 hingga ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana pula ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Masya Allah, sahabat-sahabat. Salah. Sorry. Al-Ahzab 35 belum baca. Saya baca dulu sikit Al-Ahzab 35. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Yang disebut oleh Allah dalam ayat ni, lelaki. وَالذَّاكِرِينَ, golongan orang-orang lelaki yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Lelaki je ke Ustazah? Sabar. Orang perempuan ni selalu tak sabar. Kan? Dia ada وَالذَّاكِرَاتِ. Apa wadzakirat? Itulah dia orang-orang perempuan yang banyak berzikir mengingat Allah. Jadi dalam agama ni sahabat, taklah melebihkan lelaki sahaja. Kita ni yang salah faham. Mengaji tak habis kita duk kata tak seronok jadi orang perempuan dalam Islam. Syed lelaki, lelaki, lelaki. Itulah baca sampai wadzakirin Allah je. Cuba baca sampai habis ayat ni pun sebenarnya tak habis, panjang lagi. Anda rujuklah Al-Ahzab 35, okey? Tapi وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Hak lelaki pun kena ingat Allah, hak perempuan pun kena ingat Allah. Allah akan sebut nama kita. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat nama Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Itu ayat 41 hingga 42 surah Al-Ahzab. Lepas tu kita nak ambil lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah, la tulhikum amwal itu harta, wala aulad itu anak-anak. Janganlah harta-harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Kenapa ya Allah banyak warning kita dengan harta amwal dan aulad anak-anak?
Betul lah dek, kerana sibuk mengejar harta dunia, kita makin lupa dengan Allah. Betul lah dek, kerana sibuk menguruskan anak-anak, kita makin lupa dengan Allah. Lalu Allah datangkan kita dari ujian harta. Bisnes kita jatuh, terduduk kita terus. Pekerja yang ratusan orang dah mula berhenti kerja. Kita berhutang di sana sini. Ini kadang-kadang sahabat pandang dengan lapang dada. Apa kesilapan aku selama ini, wahai Allah, maka aku beristighfar kepadamu. Aku redha engkau uji aku dengan harta ni. Sebab engkau nak bersihkan aku. Kau nak bersihkan aku daripada rasa bongkak berharta. Rasa sombong dengan harta. Rasa terlalu sibuk sampai tak sempat nak menyembahmu, wahai Allah, dengan harta. Anak-anak pun begitu. Saya sibuk ni, anak-anak ni PDPR satu hal, lepas tu nak hantar tuition lagi, lepas tu pagi-pagi tu Ustazah ada exercise, petang-petang nanti nak main piano pula. Disibukkan dengan anak-anak. Jadi tak faham lah Ustazah, so tak payah ke cari harta, so tak payah ke temankan anak-anak itu ini. Jadikan itu juga sebagai kita bawa anak-anak kita ke jalan yang mana? Itu zikrullah. Kita gunakan harta kita macam tadi. Kita beli something modal RM500 je nak bagi satu taman, contoh sahabat-sahabat. Kalau yang mampu je lah kata. Kalau tak mampu sahabat-sahabat, RM50 dapat 200 rumah. Contoh apa benda aku nak bagi ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi tanda ingat kita tu. Ingat tu kerana apa? Mendidik anak tu kerana apa sahabat-sahabat? Membawa anak kita yang semakin dekat dengan Allah. Membawa harta kita yang semakin kita kontrol untuk kita menjaga harta kita tu, kita belanjakan. Bukan letak kat hati ni, letak kat tangan. Okey, apa bahagian mana yang untuk wakaf? Bahagian mana untuk sedekah? Bahagian mana setahun sekali untuk zakat? Kita tak simpan dia, tak membelanjakan sampai ke mati. Orang-orang yang kena COVID, yang doktor nak tidurkan dah, bukan sedikit yang meratap dengan doktor. Tolonglah, saya nak balik ke rumah, nak pergi ATM je, nak belanjakan duit saya, nak infak, nak sedekah, nak bayar hutang. Ini cerita-cerita daripada mereka. Sedih muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, Suratul Kahfi ayat 24. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. وَذَكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتْ. Dan ingatlah Rabbmu jika kamu lupa. Ya, kita akui manusia ni memang selalu lupa. Baru kita nak, aku berazam nak gosok baju untuk seminggu ni, aku nak selawat. InsyaAllah kalau gosok baju ni setengah jam, dapatlah selawat 1000 kali. Okey, baju pertama kita gosok, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah, terpanas sangat pula setrika ni. Angkat dah berlubang pula baju baru aku ni. Dah macam mana aku nak buat bla 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 bla, sibuk dengan baju berlubang tadi tu. Gosok baju kedua, gosok baju ketiga. La ilaha illallah, lupa pula nak tutup api kat dapur kan. Sampailah baju yang ketujuh tu habis, kita gosok lah. Aku tadi berazam nak selawat 1000 kali. Baru 7 kali selawat dah sibuk dengan baju yang berlubang tu, dah sibuk. Nampak tak betapa kita ni kerapnya lupa. Kerapnya lupa sahabat-sahabat. Gelak Kak Zarina soheh kan. Aku sidai baju ni, sepanjang sidai baju ni aku nak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Habis sidai baju ni at least dapat 200 kot istighfar aku. Tiba-tiba jiran, Kak Salina sihat ke? Lama tak nampak. Dah kita sembang dengan jiran tu. Salah ke? Tak salah. Tapi zikrullah tadi kita gantikan. Tahu dah imam masjid kita tu pasal apa kena COVID. Itulah degil. Tak nak pakai mask keluar rumah. Membawang orang pula. Sahabat-sahabat. Adakah itu zikrullah? Tak zikrullah. Tapi sembang tak salah. Sahabat kita berbicara tentang apa saat tu? Allah, itulah kesian kan imam masjid kita tu. Itulah kita buat pakat-pakat sama, kita baca Yasin, solat hajat, insya-Allah. Banyak jasa imam tu kat kita ni. Kan cerita yang baik-baik sahabat. Itu juga adalah zikrullah yang mengingatkan kita kepada Allah. Allahu Akbar sahabat-sahabat kan. Ustazah tak cakap orang lain lah, Ustazah cakap diri Ustazah sendiri. Bukan mudah. Duk berazam Ustazah Zai lah ni, gosok baju seminggu sekali, aku mesti dapat 1000. La ilaha illallah. Aku ni tadi duk berangan nak 1000 kali selawat ni. Tahagaknya tadi tak sampai 10 kot dah berlubang pula baju. Contoh kan sahabat-sahabat.
Maka kalau kita nak denda diri kita, sebab tadi aku tak dapat 1000 selawat ni lepas Zuhur ni, aku kena duduk pegang tasbih digital. Selagi tak dapat 1000 aku takkan bangun. Cari. Kita pula berperang dengan nafsu kita sendiri. Insya-Allah benda tu akan jadi istiqamah. Okey? Baik, kita tengok surah At-Tur ayat 48 hingga 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari, dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Maknanya sahabat, kita terjaga, kita nak tidur malam, petang, siang, kita disuruh sentiasa wasabbih bihamdi. Ma makna sabbih? Kita bertasbih, bertasbih subhanallah wa bihamdih, memuji-muji Allah. Jadi inilah yang paling ringkas sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yang paling ringkas. Jadi Ustazah, zikir apa yang paling bagus? Ustazah, kalau orang tanya macam tu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ustazah, itu je, lain tak ada ke? Akak hafal lah baca penghulu istighfar semalam ni. Allah, penghulu istighfar tak hafal. Semalam yang saya suruh screenshot tu daripada Google, ambil jadi wallpaper, dah buat ke belum? Tak, wallpaper tu biarlah gambar saya dengan boyfriend saya, Ustazah. Kenapa nak penghulu istighfar pula? Kita dah bagi jalan dah sahabat, nak hafal pun payah. Nak tengok sekali pagi, sekali petang pun masih beralasan. Padahal semua benda ada dekat hujung jari. Lalu nak dibagaimanakan lagi sahabat? Kan? Allah nak datangkan bentuk apa lagi? Sampai mati baru kita kata, hidupkan aku ya Allah, aku nak berzikir. Tak mungkin. Okey? Jadi sekarang inilah peluang-peluang ada. Okey, jangan kita gagalkan diri kita untuk merebut peluang-peluang yang ada ini. Subhanallah. Ustazah, nak tanya, kalau kelas kita pagi-pagi penuh dan tak sempat dirikan duha, tapi kita memang dah niat siap-siap nak buat. Macam mana tu Ustazah? Ya Allah, sahabat dirahmati Allah. Okey, waktu duha tu panjang umur redha. Kita tak dapat contoh kuliah ni pukul 11. Ustazah tadi subuh dah ada kuliah pukul 8. So, kita tengok diri kita. Aku ni daripada aku landing setengah jam, baik aku memilih 10 minit tu bangkit untuk duha. Memanglah lepas habis kuliah la tahzan ni masih lagi boleh. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak tahu pula apa yang datang. Orang ting-tong ke, ajak sembang sekejap, kita tak tahu. So, ada je peluang, rebut. Dan duha ni Masya Allah, kalau tadinya kita sempat 2 rakaat, hadirkan diri ke majlis ilmu. Lepas tu habis nanti Ustazah, boleh tak 2 rakaat lagi? Boleh. Duha ni sahabat-sahabat. Jadi jangan kita tangguh, nantilah pukul 11 boleh lagi. Sedangkan pukul 8 tadi kita bersantai-santai je. Start dulu buat 2 rakaat. Kita ni kadang-kadang nanti nak buat 12 rakaat terus pada pukul 8 pagi. Contoh kan. Itu yang kita jadi penat. Buat sikit-sikit. Tapi kalau kita dah niat, ada je halangan tak terbuat, kita rasa sayang pula majlis ilmu ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semoga Allah pandang. Sebab Ustazah pun sentiasa cakap majlis ilmu ini juga adalah zikir. Tak perlu kita rasa bersalah sampai ruginya aku, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu jadi muram, suami balik kerja petang hari, kenapa moncong jadi, rugilah saya bang, saya tak solat duha lagi hari ni. Allah, hai sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan kalau dalam kuliah online ni pun kita kita keluar sekejap, contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab kita bukan berada dalam majlis ilmu yang kita berdepan dengan guru. Kalau kita datang ke majlis ilmu, masjid surau, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kelas dah jalan, tak payah kita sibuk berwuduk, tahiyatul masjid, solat duha. Guru duk nampak kat depan ni. Sahabat-sahabat Allah, Imam Syafi'i dia punya beradab dengan guru. Nak buka muka surat ni sampai guru depan tak sedar, tak nak mengganggu. Hatta solat kita yang ketika majlis ilmu dah berjalan, kita tonggang-tonggik, sujud, rokok atas tu pun sebenarnya tak dibolehkan. Kalau nak juga solat masa tu, cari yang ada tirai, guru tak nampak. Macam tu kan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ambil lagi di mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Hilang dah. Tu sebab dia nak juga baca komen, nanti terhilang yang dekat sini.
Ya, kita yang nak tekan remote control tu. Bagus Hanisa Syafi'i. Kat mana Ustazah tadi? Wadhkur rabbaka idza nasit wasbir li hukmi. Baik. At-Tur 48, 49 sudah. Kemudian kita nak baca Al-Anfal 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan, yakni musuh, ini berdepan dengan musuh pun diajar, maka berteguh hatilah. Fathbutu wadhkurullah, berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Cerita dalam surah Al-Anfal, sahabat-sahabat, banyak cerita kisah-kisah dalam mendepani situasi peperangan. Kita hari ini tak berperang di medan jihad dah. Kita berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Musuh kita adalah silaknatullah, itulah iblis. Saat kita nak berperang dengan mereka, biasanya kita yang gagal bila kita tak kuatkan keimanan kita. Fathbutu wadhkurullah. Kan? Kita teguhkan hati kita. Aku kalau dah niat daripada malam tadi, susah macam mana pun aku kena buat. Sahabat, saya mempunyai sikap yang degil macam tu. Kan, degil. Kalau saya kata tiap-tiap hari, susah macam mana pun saya akan buat. Sebenarnya daripada semalam lagi, saya ni menahan penyakit saya yang sedia ada ni. Orang-orang yang rapat dengan saya tahu. Solat pun dalam keadaan duduk atas kerusi daripada semalam. Memang tengah sakit yang amat sangat. Saya ada masalah belakang. Sahabat kadang dia nak datang tiba-tiba je. Tapi kuliah subuh tadi, ustaz kata sihat dah. Sihat. Sebab terapinya mengajar. Lepas tu mengajar pula 9:30 pagi, sihat. Lepas ni terbaring, tak boleh bergerak. Solat pun tak boleh dalam keadaan sempurna. Allahu Rabbi, sakitnya luar biasa. Ni sedang menahan sakit tapi hilang sakit. Sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab kita utamakan niat kita tu. Selagi kita boleh buat, hatta sampai merangkak kalau kamu nak buat, tergantung kepada niat kita. Masya Allah sahabat, ni kita tak nak lah, hai nanti mungkin Allah akan uji kita dengan satu perkara yang lebih dahsyat lagi. Sahabat-sahabat, takkanlah baru sakit sikit nak melemau, nak mengalah macam itu. Jangan dalam hidup ni. Kita tak tahu selama mana Allah nak beri peluang kepada kita. Subhanallah. Saya jenis degil juga kan, jenis degil lah. Tu degil tu kena bertempat lah. Hanisa Syafi'i, jangan degil kita sampai kena piat telinga dengan suami. Awak degil sangat ni. Kan macam tu, jangan. Okey, kita ambil lagi. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, habis dah ayat-ayat Quran yang kita nak bahas. Kita pergi kepada hadis Nabi. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Masya Allah, Allahu Akbar. Deepnya hadis ni. Perumpamaan, masal. Perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah dan yang tidak. Kan? Yadhkuru rabbah, orang yang berzikir kepada Tuhannya. La yadhkuru rabbah, tak berzikir kepada Tuhannya. Perumpamaannya, kata Nabi SAW, bagaikan orang hidup dan orang mati. Kita hidup tapi jarang, teramat, bahkan kita lupakan Allah, kita tidak berzikrullah. Itulah sebenarnya mayat di sisi Allah. Sebab tu ada orang yang hidup tapi sebenarnya dia mati. Siapa yang mati sahabat-sahabat? Jiwanya. Jiwanya mati, hatinya mati. Walaupun hidupnya boleh terkinja-kinja di atas pentas. Boleh macam-macam lah dia buat, bermaksiat atas muka bumi Allah. Dia hidup. Sambut birthday, 60 lilin atas kek, tiup keluar gigi palsu, contoh kan sahabat-sahabat. Tapi sebenarnya dia mati di sisi Allah kerana tidak ada zikrullah. Kita kalau baca hadis ni, ya Allah, takutnya aku termasuk di kalangan la yazkuru rabbah, tak ingat pada Tuhannya. Hidup tapi hatinya mati untuk ingat kepada Tuhannya. Masya Allah sahabat. Jadi kita nak sebut macam mana lagi? Maka jadilah kamu yang yazkuru rabbah, ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhannya. Subhanallah. Rasulullah SAW juga bersabda, sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah, qala adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Ayat ni, hadis ni mengulas kembali kepada ayat yang tadi tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, surah Al-Ahzab 35.
Dialog ni antara sahabat dengan Rasulullah. Mudah-mudahan, kata Nabi, al-mufarridun mendahului keberhasilannya. Nabi sebut dirisannya yang mulia al-mufarridun. Tiba-tiba Nabi cakap mudah-mudahan al-mufarridun mendahului. Maknanya dia paling berjaya, dia paling berhasil, dia paling masuk syurga awal. So para sahabat cemburu lah lisan Nabi sebut al-mufarridun. Siapa al-mufarridun? Para sahabat bertanya, siapakah al-mufarridun itu wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda dengan jawapannya, al-mufarridun, mereka yang Nabi maksudkan itu akan mendahului dari segi keberhasilan, sukses, dunianya sukses, akhiratnya sukses. Siapa mereka? Adalah lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Yang banyak berzikir kepada Allah. Mak saya ketawa dengan cerita gigi tercabut. Betul lah Hawa Midah ke siapa yang hantar ni? Kirim salam dekat mak. Okay? Mak anda adalah mak Ustazah juga. Acik-acik yang mendengar, tolong doakan Ustazah Zai. Sebab saya dah kehilangan doa mustajab seorang ibu. Masya Allah, saya rindu doa-doa mak saya. Tapi ketika hayatnya dulu, Ustazah tak jemu-jemu. Bila jumpa mak doakan saya, mak doakan. Tak payah cakap banyak-banyak kali, mak tahulah. Mak ni goreng ikan pun nampak muka kau. Maksudnya apa? Allah sweetnya mak-mak kita. Masya Allah. Dia buat apa pun dia teringat nak doakan kita. Maka walaupun dia telah kembali ke rahmatullah, dah tak boleh mengangkat tangan untuk kita, percayalah sahabat. Sebab mak saya selalu cakap, mak bukan doakan kau untuk hari ni je. Mak ada satu projek besar nak buat ni, mak tolong doa. Mak doa. Mak bukan doa kau untuk hari ni je. Mak doa untuk sampai dunia akhirat engkau sekali mak doa. Macam tu sahabat. Jadi kita sebagai ibu, kalau anak kita meminta doa pada kita, jangan kita, ya Allah berilah anak aku berjaya untuk projek di hari ini. Jangan. Projek paling penting tu adalah kita dapat tak berkumpul dalam syurga Allah. Jadi kirim salam mak-mak semua, doakan Ustazah Zai, doakan semua yang menonton ni, subhanallah. Jadi kita sebutkan apa? Kita nak jadi golongan mufarridun. Itulah dia lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Nah, kita diberi faham kan sahabat-sahabat dirahmati Allah betapa pentingnya golongan orang-orang yang berzikir. Doa adalah zikir, amal soleh adalah zikir, majlis ilmu adalah zikir. Subhanallah. Okey, satu hadis yang panjang. Ustazah baca terjemahan sahaja. Mahu kalian ku beritahu tentang amal yang paling utama, yang paling baik di sisi Tuhan kalian, yang nilainya lebih baik daripada berinfak emas dan perak. Allahu Akbar. Ustazah sebab tadi masa baca hadis ni, sebab apa? Ya Allah, aku ni nak berinfak, jiwa besar ni. Dengar lagi semalam berita daripada tim khidmat Ustazah Zai di Kedah, yang hari tu kami hantar bantuan macam-macam sahabat. Alhamdulillah Ustazah, banyak dah rumah dah bersih. Kita sewakan backhoe, kita sewakan macam-macam kan. Lori air kita bawa masuk ke dalam. Tiba semalam rupanya hujan besar lagi. Ada bahagian yang dah banjir pula lagi sahabat-sahabat. Kita nak marah siapa? Kita nak marah siapa? Ya Allah Tuhan kan. Kalau saya ni ada segunung emas, saya rasa saya tarah gunung emas saya tu, saya hantar dekat Ian Kedah tu. Tapi kenapa Allah tak bagi? Berangan dia Ustazah Zai ni, memang suka berangan. Berangan je. Kenapa Allah tak bagi Ustazah Zai ada gunung emas? Agaknya kalau Ustazah Zai tak payah ada gunung emas lah, ada busur emas je dah sombong dah agaknya sahabat. Sebab tu Allah tak bagi. Jadi orang berjiwa besar tak mesti berkereta besar, berumah besar, berharta besar, bertahta besar, bukan. Tapi ya Allah, apa lagi aku nak hantar pertolongan ni ya Allah. Paling kurang ingat Allah, bantu mudahkan urusan saudara-saudara aku kat sana ya Allah. Kesiannya dah kena lagi musibah yang sama di tempat yang sama. Kalau aku duduk di tempat mereka pun belum tentu lagi aku kuat. Maka Engkau kuatkan mereka ya Allah. Hidupkan hati dengan sedemikian. Please, itulah jiwa yang besar. Boleh sahabat-sahabat? Jadi kita tak mampu. Tapi Nabi cakap ni, macam kita sebut macam ni lah, korang nak tak kalau aku habak kat korang ni? Macam tu kan sahabat-sahabat. Apa amal yang paling utama, yang paling baik di sisi Allah, yang nilainya lebih baik daripada berinfak emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu musuh sehingga kalian melawan mereka dan mereka melawan kalian? Hebatnya amalan apa ni yang Nabi nak sebut ni? Sampai orang pergi ke medan jihad pun itu lebih rendah lagi. Berinfak emas dan perak pun lebih rendah lagi.
So para sahabat menjawab, "Mahu wahai Rasulullah, kami nak tahu amalan apa tu ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Berzikir kepada Allah." Sahabat-sahabat, ternyata kan amalan zikir ni amalan lidah dan hati. Tapi kita nak sebut kenapa yang susah payah pergi berjihad. Sebab pergi berjihad tu tak semua orang boleh. Orang perempuan komplain, "Ya Rasulullah, kami pun nak ikut ke medan jihad." Nabi kata duduk diam-diam kat rumah lah, tunggu suami hang balik. Nabi tak cakap lah macam ni sahabat, tapi nak bagi faham. Jaga anak-anakmu kat rumah. Tapi ada juga golongan perempuan kecil jumlahnya yang ikut ke medan perang untuk merawat luka, sebagai jururawat lah ketika itu. Tukang buat air, hidangkan untuk itu kan tugas sebahagian, bukan semua perempuan boleh pergi. Tapi kalau lelaki Islam dengar je Nabi angkat bendera untuk pergi berjihad, semua kena ikut Nabi, kecuali inilah golongan-golongan munafik tu, kecuali wanita, kecuali kanak-kanak. Hatta yang jiwanya telah seperti Saidina Ali, kecil lagi dah menjadi Masya Allah seorang pejuang agama Allah. Kecil lagi orang tak bagi dia ke medan jihad, tapi sebab hari-hari dia dipertontonkan dengan semangat juang mempertahankan agama Allah. So kalau zikir ni sahabat, macam ni lah orang kaya je yang boleh berinfak emas dan perak. Cuba bayangkan orang yang sudah uzur, tua, kita ziarah dia, "Ustazah, Acik dah tak boleh pergi majlis ilmu Ustazah. Ustazah, Acik nak solat pun Acik kena tunggu anak-anak wudukkan Acik." Macam mana cara kita nak belai Cik? Acik nak tahu tak Nabi kata, Masya Allah, lebih besar daripada berinfak emas dan perak, lebih besar daripada ikut Rasulullah ke medan jihad. Masya Allah, Acik boleh buat ni. Apa dia Ustazah? Cerah mata dia. Apa dia Ustazah? Acik boleh buat. Acik boleh je nak sedekah duit pencen Acik ada ni. Macam tu kadang-kadang dia. Cik, zikrullah. Nabi kata Acik duduk atas pembaringan ni, jangan tidur je, jangan duduk main WhatsApp je, jangan buka TV je tengok sinetron macam-macam. Acik zikrullah, banyak-banyakkan astaghfirullah. Dalam hati ni minta ampun dengan Allah, dosa kita banyak kan Cik? Sebut macam tu bila ziarah orang sakit. Jangan bila ziarah makcik-makcik tua-tua cakap, "Itulah Cik, rasa ni memang tak lama lagi ni. Dulu ada jiran saya macam ni Cik, lepas 3 hari out terus dah." Kan mana sempat Cik nak bertaubat kalau lagi 3 hari nak mati. Allah, mulut laser sungguh sahabat-sahabat. Cuba gunakan lisan Nabi yang mulia ni untuk kita pindahkan, menyejukkan hati orang lain. Masya Allah sahabat. Kita memberi gembira pada orang yang mendengar, percayalah hati kita akan turut gembira. Kan? Ustazah tak berapa sihat sekarang ni, tapi Ustazah cuba untuk berkongsi. Anda tahu nikmat dia apa? Saya tak rasa sakit langsung. Sekarang ni lah saya tak rasa sakit langsung. Walaupun subuh tadi saya solat atas kerusi kan. Sahabat-sahabat, saya tak rasa sakit langsung. Baru kita nampak, ya Allah, dengan kita memberi tu nikmatnya luar biasa. Subhanallah sahabat-sahabat. Dalam sebuah hadis. Hadis saja je nak cerita, nak bagi contoh. Kan, kalau nak ikutkan hati, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang paling baik ni adalah menyembunyikan. Orang tak tahu pun kita sakit. Kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah kan. Tapi bila kita sembunyi-sembunyi, suami kita marah juga. Sakit tapi tak nak bagi tahu kat orang. Contoh kan. Ni dah teruk dah baru nak pergi hospital. Tengok doktor kata dah tak ada harapan dah. Na'udzubillah. Okay, saya dah dengar berita semalam. Jemaah umrah saya, Masya Allah, kakaknya telefon. Bukan orang senang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah, dah doktor suruh balik daripada hospital. Kanser dah makan semua dah, organ tubuh dia dah habis dah. Tak ada harapan dah Ustazah. Tapi itulah Ustazah, pampers dia saja. Saya bukan orang senang sebab lelaki ni dia tak kahwin, tak ada anak kan. Kakak dia yang jaga. Jadi pagi ni kami duk Ustazah sebarlah dalam grup umrah yang kenal sahabat kita tu. Siapa yang nak infak untuk dia. Kejap lagi lepas Jumaat ataupun besok, Ustaz akan pergi sebab rumah dia tu dekatlah dengan ke perumahan Ustazah ni. Jadi jemaah umrah yang daripada negeri-negeri lain, Ustazah terima kasih share, terima kasih bagi tahu. Ingat sangat jemaah umrah kita tu, Masya Allah, ukhuwah yang 2 minggu di Tanah Suci Mekah boleh menjadikan kami rapat seperti sebuah keluarga. Subhanallah sahabat-sahabat. Jadi masing-masing dah pakat. Ustazah tak tengok lagi ni dalam handphone ni. Kan setakat pagi tadi tu dah ada dekat RM1,000 ada dah rasanya. Masing-masing seorang sikit. Jadi Ustazah kata nampak keadaan pun sangat dhaif lah. Ustazah tak boleh share gambar kakak dia semalam. Kakak dia tunjuk tu gambar tu memang Allah hai, tak boleh tengok.
Tak boleh tengok sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kesian. Okay? Apa yang kita mampu? Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit yang barakah. So bila kita ziarah, apa yang akan kita sebut? Kan sahabat-sahabat, banyakkan zikir bang banyakkan istighfar. Tak ada benda yang Allah nak tunggu kat kita. Kita minta ampun walaupun hanya berada di atas pembaringan. Baik, kita tutup. Dalam sebuah hadis sahih yang lain ada menyebutkan seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu banyak yang menjadi tanggungan untukku. Sementara usiaku sudah tua." Ini samalah hadis ni. "Maka khabarkanlah kepadaku sesuatu amal yang dapat aku jadikan sebagai sandaran." Ini sama mokcik-mokcik yang menonton sekarang ni. 70-an, bohonglah tak sakit lutut cik bohonglah tak sakit paha pinggang semua. Allah, ustazah baru tahu solat malam tu bagus. Tapi acik baru buat 2 rakaat, acik dah macam tu ngantuk lah ustazah. Acik tak larat lah nak malam-malam ni nak beribadah macam tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sementara usiaku sudah tua ya Rasulullah. Tanggungan ni dalam Islam ni banyak. Selama ni saya tahu ibadah ni solat je ustazah. Rupanya macam-macam. Tolong mangsa banjir kat Kedah tu pun ibadah. Mudahkan urusan jiran pun ibadah. Kan? Apa sahaja semua ibadah. Acik dah tua, acik dah tak larat ustazah. Banyak macam ni. Sama orang tua-tua zaman Nabi pun jumpa Rasulullah. "Maka khabarkanlah kepadaku sesuatu amal yang dapat aku jadikan sebagai sandaran. Nasihatkan aku ya Rasulullah." "Ustazah boleh tolong acik tak apa acik nak buat lagi ni ustazah." Kan macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Masya Allah, subhanallah sahabat. Baiknya Allah ni. Baiknya Rasulullah ni kepada kita. Nasihat dia kepada orang tua yang dah menyesali. Apa lagi acik nak buat? Dulu masa muda-muda acik boleh rabat tangga masjid. Acik nak pergi sembahyang lah ustazah. Tapi sekarang ni acik duduk atas katil je. Allahu Akbar. Dia kata apa? Selalulah lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah. Bukankah Tahzan sangat memujuk kita? Wahai orang muda, jangan tunggu tua untuk banyak zikir sebab kita belum tentu tua. Wahai orang tua, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tengok pujuk rayu Nabi. Tak boleh dah buat itu, apatah lagi nak pergi Palestin jadi pejuang tentera Islam kan, nak mati syahid. Tak. Nak pakaikan stokin kat suami pun dah tak larat kan, cik nak tunduk bawah. Tak bolehnya, memang tak boleh. Jadi kita memilih untuk Allah, lazimi berzikir kepada Allah. Ini nasihat sahabat-sahabat. Jadi jangan bersedih, ingatlah selalu kepada Allah. Jangan bersedih, ingatlah selalu kepada Allah. Okey, dalam pada kita menahan diri dari marah, kita bersabar atas segala ujian Allah, itu juga zikrullah. So boleh dengan lisan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah nak baca sekali lalu ya sumber yang Ustazah dapat daripada Masya Allah kitab Al-Hikam tadi, membagi zikir kepada 3 bahagian. Pertama, zikir jali. Zikir jali ni apa? Yang jelas atau nyata. Zikir khafi. Inilah zikir yang khafi, macam tersembunyi, samar-samar. Terakhir, zikir hakiki, yang sebenar-benar zikir. Okey, kita tengok kalau yang laju tangan untuk menaik, silakan. Zikir jali adalah perbuatan mengingat Allah dalam bentuk ucapan lisan. Yang menyebut Alhamdulillah, yang menyebut Subhanallah, yang mendoakan kebaikan di lisan, itu zikirnya jali. Nyata, tak samar-samar. Zikir ini diucapkan dengan suara jelas untuk menuntun gerak hati. Kenapa kena sebut di lisan? Supaya hati kita terikut sama. Sahabat-sahabat, sebab tu ada orang mempertikaikan, ala ustazah dia tu buat majlis zikir menjerit-jerit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati entah berzikir ke tidak? Lah, kenalah start daripada yang nyata ni. InsyaAllah yang khafi ni akan terikut sama. Sampai satu level sahabat, kita dah tak peduli dah, mulut kita tak bergerak apa pun, tapi hati kita dah Allah, Allah, Allah. Seiring gerakan jantung kita, subhanallah. Misalnya dengan mengucapkan tahlil la ilaha illallah tadi tu kan. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita sebut subhanallah ini terikat. Kadang-kadang kita tengok orang tengah sa'i,
kumpulan-kumpulan dari Indonesia, ketuanya akan baca kuat-kuat, orang lain ikut. Tapi kita nampak betul ke mereka ni berzikir, tergelak-gelak, berlari-lari, tengok kan. Siapa kita untuk membaca hati mereka? Mereka akan sampai sahabat-sahabat kepada zikir khafi, dibuat secara khusyuk, ingatan hati. Orang tak nampak pun lisannya berzikir, tak cerita pun kat Facebook segala. Tapi Masya Allah, ini yang level dah tinggi lagi. Disertai zikir lisan ataupun tidak, tapi hatinya sentiasa hidup dengan zikrullah. Itu yang jantung kita berduk-duk, Allah, 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 sampai tiba-tiba jatuh air mata. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Sentiasa sahabat buat apa pun hati ni, Allahu Akbar, cinta, suka kepada lagu-lagu, nasyid-nasyid yang ada kalamullah, ayat-ayat Quran. Itulah hiburan-hiburan dia. So hati dia selalu mengikut. Tapi dia rimas, resah kalau aduh lagu-lagu macam ni aku rasa makin jauh aku dengan Allah. Sakitlah telinga mak ni. Ambil mak pun dulu masa muda, mak yang berdangdut segala kan sahabat-sahabat. Sampai satu level kita mampu zikir khafi. Terakhir, zikir hakiki. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Zikir hakiki ni Allah, Ustaz Azai mengaku bukan level kita lah. Dilakukan oleh seluruh jiwa raga. Hatta di mana pun dia berada, dia memperketat upaya, memperkuat upaya supaya memelihara seluruh jiwa raga dari larangan Allah. Sahabat-sahabat, kita nak tak? Nampak apa pun nampak Allah. Nampak pokok, ingat Allah. Nampak bangunan KLCC, ingat Allah. Nampak orang dilanda musibah, ingat Allah. Ustazah ni salah ni. Ustazah menyamakan banjir kat Kedah tu dengan Allah. Ustazah menyamakan KLCC dengan Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak boleh disamakan dengan apa-apa. Tapi di sebalik semua yang kita lihat dengan mata kita, orang datang baik, kita ingat Allah. Orang buat jahat kat kita, ingat Allah. Ditimpa musibah, ingat Allah. Nampak satu benda, di sebalik itu nampak Allah, sebab Allah yang menciptakan segala. Itulah zikrullah. Subhanallah sahabat, jangan bersedih. Ingatlah selalu kepada Allah. Mulakan dengan lisan, hati akan mengikut. One day bila kita dah istiqamah, lisan tak bersebut pun sambil gosok baju, ingat Allah. Tak payah pergi masjid nak ingat Allah. Tak payah pergi Mekah, nangis-nangis depan Baitullah, tak. Sebab tu orang yang tak boleh pergi Mekah ni, tak boleh dah 2 tahun, tak boleh buat umrah. Tapi Masya Allah ratapannya bila dalam tahajud, masih macam di dalam Masjidil Haram. Masih macam menangis dalam Raudah. Sebab Allah tu berada di mana-mana, wahai orang beriman. Dia tidak bertempat. Lagi kita nak berlari kepada, berjalan kepada dia, lagi dia berlari mendapatkan kita. Semoga jiwa kita lah jiwa yang berzikrullah. Okey, salam Jumaat yang berkat. Kita tambahkan amal solehat. Jangan lupa kita dihidupkan hari ini untuk bertaubat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, hentikan segala maksiat. Jangan tangguh-tangguh. Sekarang kita terus buat apa saja kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.